Salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak bersama saya, Bumawin, bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Kita mulakan berita edisi Ahad 17 Mei dengan perkembangan ini. Bekalan simen di Lawas tidak mencukupi bagi menampung keperluan dalam sektor pembinaan yang akan meningkat selepas Aidilfitri nanti. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan, peningkatan ini ekoran sektor pembinaan yang telah dibenarkan beroperasi semula selepas terhenti dalam tempoh lama atas arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dato' Amar Awang Tengah berkata terdapat banyak projek yang terhenti sebelum ini telah memulakan kerja-kerja pembinaan semula. Beliau amat bimbang sekiranya semua projek tersebut beroperasi serentak sekaligus memerlukan penambahan bekalan simen dengan segera. Kalau projek itu semua berjalan serentak, mungkin tak cukup. Dan ini kena kita buat, saya telah meminta pemborong ini supaya order cepat dan pembekal pun masih baru juga nak beroperasi. Tambah beliau, sekiranya pesanan simen tidak mencukupi dalam masa terdekat, mereka boleh mendapatkan bekalan tersebut dari negeri jiran, Sabah. Bagi barangan keperluan asas yang lain di Lawas, beliau menjamin ia mencukupi untuk 2 musim perayaan yang bakal tiba. Pusingan penghantaran bekalan ke Lawas katanya begitu efisien dengan pemantauan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Limbang. Beliau berkata demikian kepada media dalam sesi lawatan pemantauan bekalan barangan asas dan pembinaan di Lawas. Dalam program berasingan, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang akan terus melaksanakan tanggungjawab untuk memberi sumbangan Aidilfitri kepada penerima-penerima yang terpilih. Ia bagi meringankan beban keperluan menjelang sambutan Aidilfitri dalam keadaan yang sederhana. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, seramai 500 penerima terdiri anak-anak asnaf, ibu tunggal, imam dan bilal masjid serta surau. Sumbangan diagihkan oleh wakil yang telah dilantik untuk disampaikan kepada penerima-penerima. Dato' Amar Awang Tengah berucap demikian pada majlis penyampaian sumbangan Aidilfitri di Pejabat Residen Limbang. Dalam pada itu, beliau menyeru umat Islam agar terus meningkatkan perpaduan ummah dan juga masyarakat bukan Islam. Kadar rata tambang perkhidmatan awam bagi bas henti-henti di 4 bandar utama di negeri ini kini ditetapkan pada harga RM1. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata syarikat-syarikat bas di Bandaraya Kuching dan Miri, Bandar Sibu dan Serikei yang diisytiharkan zon hijau dan kuning pandemik COVID-19 kini boleh beroperasi dengan kadar tambang yang telah ditetapkan. Datuk Lee Kim Shin memberitahu 3 syarikat bas di Bandaraya Miri akan memulakan operasi dengan kadar tambang yang sama bermula esok. Ujar beliau, pelaksanaan tambang kadar rata RM1 itu telah tertangguh berikutan pandemik COVID-19. Namun, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri baru-baru ini telah memberi kebenaran kepada syarikat-syarikat bas di zon hijau dan kuning untuk meneruskan operasi mereka. Datuk Lee menerusi kenyataan berkata semua syarikat bas yang ingin memulakan operasi perlu mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan bagi mengelakkan terdedah dengan penularan pandemik COVID-19 di samping memaklumkan jadual serta laluan kepada orang ramai melalui media massa. Kajian yang dibuat kementeriannya itu sebelum ini mendapati perkhidmatan bas henti-henti di negeri ini merekodkan penurunan jumlah penumpang dan antara alasannya ialah persaingan sengit daripada perkhidmatan awam lain seperti van dan e-hailing. Jelasnya cadangan itu merupakan manifestasi kerajaan negeri untuk membantu syarikat-syarikat bas meningkatkan perkhidmatan dan menjaga kepentingan golongan berpendapatan rendah yang bergantung kepada bas untuk memenuhi keperluan mobiliti mereka. Objektif utama pelaksanaan itu adalah untuk menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan awam seperti bas selain memberi peluang kepada syarikat-syarikat bas meningkatkan perkhidmatan dan membantu mengurangkan kesesakan trafik di bandar negeri ini. Baik, perkembangan COVID-19. Tiada kes positif COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam sekaligus menjadikan jumlah kes positif kekal 544 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak juga memaklumkan daerah Bauk bertukar dari zon kuning ke zon hijau
dan menjadikan daerah zon hijau sebanyak 34 buah. Manakala zon kuning di negeri ini mencatatkan 6 daerah iaitu Kuching, Samarahan, Terbeduk, Lundu, Sibu dan Serian. Bagi pesakit yang telah sembuh dan discharge adalah sebanyak 23 kes. 19 kes adalah dari Hospital Umum Sarawak, 3 dari Hospital Bintulu dan 1 dari Hospital Sibu. Setakat semalam, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge adalah 428 kes atau 78.68%. Manakala bagi pesakit dalam siasatan mencatatkan 24 kes dan kes yang masih dalam unit rawatan rapi kekal 1 pesakit. Sementara itu, sebanyak 6,909 jumlah permohonan pergerakan antara daerah telah diterima di 28 buah ibu pejabat polis daerah PDRM seluruh Sarawak semalam. Ia menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 22,048 permohonan dan sebanyak 20,998 telah diluluskan, 1,050 permohonan telah ditolak. Selain itu, sebanyak 2,332 lokasi telah dilakukan pemantauan semalam melibatkan pasar raya, premis makanan, pasar awam dan kilang. Sarawak membenarkan solat Jumaat bersyarat diadakan di masjid dan surau sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan ia akan bermula 22 Mei ini. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS, Datuk Misnu Taha berkata, MIS mengizinkan untuk semua masjid dan surau mengadakan solat Jumaat tetapi berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan iaitu kehadiran sekurang-kurangnya 4 orang dan tidak melebihi 12 orang jemaah yang terdiri daripada pegawai masjid serta ahli jawatankuasa masjid. Tambahnya, orang awam masih tidak dibenarkan. Beliau sekali lagi menekankan bahawa keputusan gugurnya tuntutan wajib untuk menunaikan solat Jumaat kepada orang awam sebaliknya diwajibkan menunaikan solat fardu zuhur adalah dikekalkan. Mufti Sarawak Datuk Kipli Yassin berkata, keputusan itu dibuat setelah menimbangkan situasi semasa wabak COVID-19 di seluruh Sarawak dan memperhalusi saranan Kementerian Kesihatan serta demi keselamatan negara dan kepentingan agama Islam. Bagaimanapun, mesyuarat khas Lembaga Fatwa Negeri Sarawak yang bersidang pada 11 Mei lepas telah memutuskan untuk mengekalkan arahan menangguhkan semua aktiviti masjid dan surau di seluruh Sarawak termasuk solat berjemaah 5 waktu, solat sunat tarawih dan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Sarawak Forestry Corporation SFC sedang menyiasat pemburu yang melakukan penyembelihan hidupan liar secara haram di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun berkata, ini susulan satu kenyataan yang tular di laman Facebook ekoran terbitan sebuah akhbar tempatan mengenai penyembelihan hidupan liar secara terang-terangan yang didakwa berlaku di negeri ini. Jelas Zulkifli, gambar yang dimuat naik itu bukan sahaja berlaku di Sarawak, malah turut memaparkan gambar pemburu-pemburu dari Semenanjung dan juga Sabah. Halaman Facebook tersebut juga disertai ahli-ahli yang gemar menunjukkan hasil tangkapan mereka dan turut disertai oleh beberapa pemburu tempatan di negeri ini. Buat masa ini, SFC dalam proses mengesahkan maklumat yang tular itu dan SFC meminta orang ramai yang mengetahui hal tersebut untuk memaklumkan kepada pihaknya. Beliau turut memberitahu pemburuan hidupan liar dengan lesen yang sah di Semenanjung dan Sabah adalah dibenarkan kecuali di Sarawak. Walau bagaimanapun katanya penduduk tempatan dibenarkan memburu di negeri ini berdasarkan Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998. Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA terus komited membantu usaha kerajaan negeri memerangi penularan virus COVID-19. LCDA dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya telah menyampaikan sumbangan sebanyak 12 kotak peralatan kelengkapan perlindungan diri PPE kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak. Peralatan PPE itu telah diserahkan oleh wakil LCDA iaitu Pengurus Kanan Hal Ehwal Korporat LCDA Saiful Bahari Amra Ramli kepada Wakil Sekretariat JPBN Sarawak Jamali Ahmad di Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri Kuching. Sumbangan PPE ini antara lain bertujuan menghargai dengan melindungi kesihatan dan keselamatan para petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus bertugas 24 jam sehari bagi mengekang COVID-19. Pihak LCDA sentiasa menyokong usaha kerajaan negeri melalui JPBN Sarawak dalam membendung penularan wabak itu dan seterusnya menjaga kebajikan rakyat negeri ini.
Guru diibaratkan sebatang lilin yang sanggup membakar diri demi memastikan orang lain mendapat sinar cahaya yang mampu menyinari kehidupan mereka pada masa hadapan. Meskipun sambutan Hari Guru yang disambut semalam tidak dapat diraikan secara besar-besaran, beberapa guru dan pelajar yang dihubungi RTM mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Guru kepada rakan-rakan sekerja mereka. Selamat Hari Guru kepada semua warga guru yang berada di mana saja seluruh pelosok negara. Selamat Hari Guru buat semua guru di Malaysia, terutama rakan-rakan di SMK Bakong, rakan-rakan semaktab di Maktab Perguruan Tun Abdul Razak, kelas IMJ, rakan-rakan HLP dan juga buat isteri saya yang juga seorang guru, iaitu Dayang Sabrina binti Abang Masra. Selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar guru, khasnya warga guru yang berkhidmat di daerah Baram. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di seluruh Malaysia. Walaupun pada tahun ini sambutan Hari Guru tidak dapat direalisasikan disebabkan oleh wabak COVID-19, namun saya pasti para guru tidak akan patah semangat untuk terus mendukung aspirasi kerajaan dalam memberikan pendidikan yang berterusan kepada anak bangsa kita. Every day is a blessing because of my teachers. Their selflessness and love help me grow and learn new things. Each day they show up for us despite various hardships that they do not discuss, and we as a student really do appreciate it. A big thanks to all of you and happy Teachers Day. Baik saudara, berita itu mengakhiri Berita Pagi Sarawak hari ini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Kami juga boleh ditonton menerusi My Freeview 123. Terus patuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat, elak keluar dari rumah kecuali untuk urusan penting sahaja. Amalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa. Baik, saya Bumawin, salam berhujung minggu dan jumpa lagi.